pergi kepada Ustazah, panel yang kedua kita. Sedia Ustazah, boleh Ustazah ya? Boleh. Ustazah tunggu lama tu. Baik. Kadang-kadang Ustazah ya, Muslimat dia ada yang kata, Ustaz, kita orang bukan tak nak datang sembahyang kat masjid, tetapi masalah kami keliru. Apakah yang menjadi keutamaan, sama ada kami datang solat berjemaah di masjid ataupun kami solat di rumah walaupun tidak berjemaah, ya, sedangkan di masjid bukan sekadar ada aktiviti solat berjemaah, tapi ada majlis ilmu, kemudian ada kelas Quran, kemudian boleh bersilaturahim dan bermacam-macam lagi amal ibadah yang lain yang boleh dilakukan. Jadi apa pandangan Ustazah tentang hal ini, insya-Allah? Silakan. Baik, khair. Syukran katsir. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-munzal al-muqarrab minka yawmal qiyamah. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah walhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bertemu dalam satu majlis ilmu. Dan sebelum kita mula, sebelum saya jawab persoalan daripada Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Hafiz selaku moderator, saya mengalukan juga rakan sahabat panel Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Aran, kepada nazir masjid, seluruhnya ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, tuan-puan, ibu ayah sekalian. Sebelum saya nak jawab tadi persoalan berkaitan tentang wanita dan masjid, saya sangat tertarik dengan soalan ataupun mukadimah yang dibawakan oleh Ustaz Aran tadi berkaitan di mana orang yang hilang. Subhanallah. Bila kita sebut tentang orang yang hilang, sebelum tu Ustaz, kita nak berhenti rehat ke apa ni? Terus ya? Terus saja ya. Baik, khair. Bila sebut tentang orang yang hilang, di mana orang yang hilang? Subhanallah. Bila sebut orang yang hilang, tuan-puan muslimin muslimat, sedar atau tidak, kadang-kadang bila Allah turunkan pada kita satu saat ujian, musibah, bala, bencana, ketika itu kita akan terduduk, termenung dan muhasabah. Ketika itu kita akan rasa rindunya nak datang rumah Allah, nak berjemaah. Ketika sebelum PKP, kan kita tengok macam mana suasana jemaah dekat masjid, beginilah adanya yang kurang dan sebagainya. Kemudian bila datangnya PKP, datangnya adanya virus COVID-19 merebak di seluruh dunia, mulalah hati kita mula merindui suasana masjid. Mulalah kita merindui rasa ketenangan dalam masjid. Saya mengendali beberapa sesi bersama dengan klien-klien. Saya bertugas antarin di JAKIM, tuan-puan. Ada yang datang masalah rumah tangga tu biasa, masalah mental itu pun ada. Ya, macam-macam masalah ni. Rujuk datang. Apa yang perlu kami buat antaranya? Saya kata apa, tuan-puan? Nak dapat ketenangan, nak ubat kegelisahan, tuan-tuan, saya kata dengan orang tadi tu, cuba cari mana-mana masjid, duduk tepi penjuru. Saya tak kata solat, tidak. Duduk saja. Kenapa? Rupa-rupanya punca dan kunci-kunci ketenangan kita akan dapat dan kita boleh dapat di rumah Allah ini, iaitu masjid atau surau. Sebab apa, tuan-puan? Kita tengok rumah Allah inilah, masjid inilah, daripada orang mula tidur berkumandang azan, orang kat rumah lagi ni tidur, kemudian adanya ayat-ayat Al-Quran, sampailah ke malam habis solat Isyak, di masjid jugalah rumah Allah ini berkumandang ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran tidak pernah berhenti. Sebab itu kita kata kunci ketenangan itu di sini. Saya kata, Tuan, tak perlu solat, saya tak suruh solat. Sebab yang datang jumpa saya, tuan-puan, ada masalah akidah, yang dah tak percaya Allah. Dia diuji virus, diuji macam-macam, sehingga dia menjawab, saya tak percaya Allah, saya tak solat. Ini berlaku. Saya kata, baik tuan, tuan tak tenang, tuan cari masjid, duduk di masjid saja. Saya suruh
Selepas beberapa kali sesi, subhanallah, apa yang dia kata? Alhamdulillah, saya dapat jemput tenang itu sedikit demi sedikit. Sebab itu subhanallah, dengar ayat Al-Quran sahaja pun boleh menenangkan jiwa-jiwa yang sakit. Apatah lagi kalau kita baca, apatah lagi kalau kita meriahkan majlis ilmu yang adanya terkandung ayat-ayat Allah tadi. Sebab itu bila kita bincang manusia yang hilang ini, saya suka sebut ini pada diri saya juga. Bila Allah datangkan sesuatu perkara dalam bentuk ujian, kesakitan, kesusahan, kita akan terjentik hati kita, rindunya nak buat kebaikan. Pernah tak tuan-puan, ibu ayah sekalian, saya pernah tanya seorang muslimat yang dah tak mampu nak bangun, yang terbaring. Saya kata begini, ibu-ibu, apa perkara yang paling ibu nak buat waktu ni? Apa yang makcik teringin nak buat waktu ni? Apa jawapan dia? Saya nak pergi masjid, ustazah. Saya rindu nak majlis agama. Sebab bila dah sakit terbaring, kita tak mampu nak bergerak, tak mampu nak buat apa-apa. Subhanallah. Bila Allah datangkan kesakitan, kepayahan, baru kita akan wujud rasa-rasa tadi untuk kembali mengimarahkan. Sebab itulah kita tanya balik pada diri kita, pada orang-orang yang hilang, kita takut ini satu perkara, hilang arah sehingga Allah menyibukkan kita dengan urusan-urusan dunia. Kita takut dalam hati dan jiwa kita, sehingga kan kita meninggalkan Allah dengan asbab konon-kononnya, sibuk dengan urusan kerja, sibuk dengan perkara-perkara luar sehingga tak sempat nak solat berjemaah, tak sempat majlis ilmu, kuliah muslimat, tak sempat nak datang. Kita takut alasan-alasan tidak sempat itu rupa-rupanya yang mengakibatkan kita makin jauh hubungan kita dengan Allah. Sedangkan dalam fasa-fasa ujian ketika ini, kita kena makin dekat, rapat dan akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Sebab itu berbalik tadi persoalan moderator. Bila kita sebut tentang wanita dan masjid, ya, ada disebutkan dalam beberapa hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, Nabi menyebutkan salatul mar'ah fi baitiha afdal, hingga akhir hadis tersebut. Apa yang disebutkan dalam hadis ini? Nabi menyebutkan salatnya wanita itu lebih baiknya di rumah. Tetapi ada tetapi ni kan. Apa dia? Kita cuba. Tadi Al-Fadil Ustaz dah berikan mukadimah yang sangat baik pun. Kita berikan perbandingan dulu dan sekarang. Zaman dulu ibu muslimat, puan-puan sekalian, masjid dan kawasan rumah sangat jauh jaraknya. Satu-satu penempatan, mungkin besar penempatan, hanya ada sebuah masjid. Ataupun pula zaman dulu tempat-tempat perjalanan atau orang nak pergi masjid itu hanya berjalan kaki mungkin semata-mata, atau menaik tunggangan haiwan semata-mata. Kita sekarang ni puan-puan, kita dah ada macam-macam kemudahan, betul tak? Kan? Kita dah ada kereta yang selesa, ada pula yang naik motor, mungkin ada yang jalan kaki, tapi beza dia apa? Rumah kita tepi ni je. Jadi kenapa disebutkan, ulama kata apa yang disebutkan lebih baik tadi, kalau kita rasa perkara tadi kita datang masjid akan menimbulkan fitnah, kemudaratan, kesusahan, perkara-perkara lebih bahaya dan buruk akan datang, maka lebih baik di rumah. Tapi sebab kita bincang tadi, zaman dulu nak jalan kaki kawasan gelap gelita tuan-puan. Kalau nak pergi masjid kena bawa apa? Api. Ya? Kita sekarang tak payah bawa torchlight pun. Ya? Kat tepi-tepi jalan kanan kiri dah ada lampu jalan. Masjid cerah, subhanallah. Maka tengok, inilah kita kata bagaimana perbandingan situasi tadi sungguh jauh berbeza. Sebab itu subhanallah, Allahu Akbar. Bila kita bincangkan tentang wanita dan masjid ini, tuan-puan muslimin muslimat, jom sama-sama kita nak ambil peluang ini sangat-sangat. Peluang apa? Peluang untuk kita sama-sama tambah amal.
Bila kita sihatlah kita mampu untuk datang masjid. Saya suka bila mana Ustaz Hafiz sebutkan tadi, ya, di masjid adanya ruang-ruang untuk kita iktikaf. Masuk sahaja masjid, langkah kanan dengan niat iktikaf. Selama mana kita duduk dalam masjid dengan niat iktikaf, dikira pahala di sisi Allah. Belum lagi kita kata salat berjemaah, belum lagi kita kata majlis ilmu, belum kita kata dengan pengajian Al-Quran, belum kata lagi dengan silaturahim, belum kita kata lagi dengan tabung-tabung derma. Dekat masjidlah kita berpeluang untuk tambah amal soleh banyak-banyak. Sebab cuba kita bayang, kalau kita kat luar, khusus muslimat, kita pergi mall, kita boleh pergi sorang-sorang ni, dekat mall. Ada tak peluang kita nak tambah ilmu, ibu-ibu? Ada tak? Ada tak dekat shopping kompleks kita boleh tambah ilmu pengajian Al-Quran? Ada tak untuk ruang-ruang kita nak bersedekah dan menderma? Tak ada. Maka subhanallah, di masjid terbukanya ruang dan peluang untuk kita buat banyak amal kebaikan. Kenapa tidak untuk kita ambil? Kita mempersoalkan boleh atau tidak, sedangkan tidak ada langsung hukum bahawa mengatakan wanita dilarang untuk ke masjid. Hadis Nabi mengatakan lebih baik di rumah, bukan melarang sama sekali wanita datang masjid. Tidak mengatakan tidak boleh, tidak ada. Sebab itu subhanallah, Allahu Akbar. Ibu muslimat, puan-puan, kita nak sama-sama kita ambil peluang kesempatan ini. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rebut 5 peluang sebelum datangnya 5 peluang. Kita tak nak waktu sakitlah baru kita nak banyak-banyak tuntut ilmu. Saya mengajar di Shah Alam, tuan-puan, ada satu center pusat. Subhanallah, yang rata-ratanya ada daripada kalangan remaja, ada juga yang warga tua yang 60-an, 70-an. Bila dalam keadaan yang 60-70-an, masa-masa muda sibuk kerja, ustazah, dia kata kan, masa 40-an sibuk lagi kerja, dah pencen baru cari majlis ilmu, umur 70 baru mengaji ilmu. Sebab itulah kata ustazah kami tak ingat. Subhanallah, ustazah kami tak boleh sebut. Yang sad dengan sin kena beza, tak boleh sebut, tak ada gigi dah. Zat kena istiqlal, kena tebal, tak boleh ustazah, tak cukup dah. Kenapa? Sebab dah tua. Bila warga tua tadi baru sibuk nak cari ilmu, masa muda tak guna, maka tengok banyak perkara yang kita tertinggal. Jangan cakap banyaklah. Saya pernah mengajar kan, sekarang ni banyak kelas online, mengajar secara online. Tiba-tiba ada seorang warga emas 80-an, hampir 90-an datang dekat saya, duduk tepi. Saya kata nak join ke? Jomlah join majlis ilmu. Dia kata tak boleh dah, ya, mulut dah banyak longgar, kepala dah tak ingat. Subhanallah, ya, tengok. Sebab itu kita tahu adanya batas-batas, tapi kenapa tidak kita guna masa yang ada waktu ini, sekarang, saat ini. Sebab itu muslimat khususnya seluruhnya, tuan-puan, saya suka sebut dan ingat perkara ini pada diri saya juga. Khususnya kita muslimat, kita wanita, kita suka benda-benda yang cantik, betul tak? Kan? Tengok tu, ada yang datang pun kan, walaupun datang masjid nak dengar majlis ilmu, pakai tu baju matching-matching tu. Ya, subhanallah. Ya, ada juga pakai brush-brush, nak cantik kan? Jadi tengok, daripada luaran fizikal hidup kita nak yang cantik-cantik, kenapa tidak amal ibadah kita juga kita nak jadi yang paling cantik dan paling hebat. Sebab itu subhanallah, kita gunalah masa, ruang dan peluang ini seluruhnya untuk kita sama-sama memeriahkan majlis ilmu, memeriahkan rumah Allah. Saya ucapkan tahniah kepada seluruh yang hadir malam ini. Ya Allah, Allah berikan kita nikmat rasa seronok nak datang rumah Allah. Ayah saya kan, bila waktu PKP kan, ada masjid-masjid yang perlu ditutup, atau ada masjid-masjid yang ada jumlah bilangan yang terhad. Sampaikan dia kata rindunya nak solat jemaah, sebab dulu tak pernah tinggal ni. Subhanallah. Rupa-rupanya itulah rasa manisnya bila kita dah dicampakkan rasa seronok, nikmat dengan benda-benda baik, kebaikan ini. Bila kita tak buat,
seolah-olah meronta-ronta, rindu nak buat, seronok itu. Sebab itulah kesempatan yang kita katakan ini, moga-moga Allah terus memberi kita kekuatan. Allah memberi kita kekuatan, konsisten, istiqamah dalam melakukan kebaikan, dan khususnya kita kata hidupkan rumah Allah. Sebab tuan-puan, muslimin muslimat, inilah tujuan kita. Kita nak dapat redha Allah, kita nak ingat pada Allah. Rugilah kita ketika mana dalam keadaan musibah ini kita tahu adanya virus di mana-mana tempat, adanya bencana alam, banjir dan sebagainya, kita nampak dengan kepala mata kita. Tapi sangat rugi kalau musibah tadi bukan menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Ulama kata musibah yang terbesar bukanlah bencana alam, bukanlah penyakit, bukanlah perkara-perkara tersebut, tetapi bencana musibah yang sebenar-benar adalah bila mana kita ditimpakan musibah tapi kita lalai dan leka dari ingat pada Allah. Subhanallah. Apalagi yang kita nak, Allah dah mendatangkan pelbagai nikmat kebaikan. Allah datangkan macam-macam bentuk kebaikan pada kita, sehingga rupa-rupanya kita terleka dan terlalai untuk terus ingat pada Allah. Sebab itu muslimat khususnya bila kita bincangkan berkaitan ini, moga-moga kita nak terus raikan majlis ilmu, raikan rumah Allah. Sebelum saya serah pada moderator Ustaz Hafiz, 3 syarat keharusan ataupun wanita ini digalakkan datang rumah Allah masjid ini, ditekankan oleh ulama 3 benda kena jaga. Apa 3 benda? Yang pertama dia apa dia? Iaitu dengan keizinan suami. Siapa isteri-isteri yang ada suami, yang masih ada suami, minta izin pada suami. Sebab apa? Dengan keizinan suami kita kena tahu sebagai isteri kedudukan kita adalah di rumah kerana suami kita tadi. Tapi kalau suami izin, maka silalah. Sebab suami yang baik dia tahu di rumah Allah, di masjid itulah isteri akan dapat lagi tambah ilmu, akan lagi dapat taat Allah, akan dapat lagi taat pada suami. Itu yang pertama, izin suami. Dan syarat yang kedua adalah jaga aurat. Ada kan ibu muslimat, orang datang masjid ni bagus dah solat berjemaah bagus dah, pakai telekung, tapi dalam tu pakai baju tidur. Subhanallah. Kena jaga-jaga. Datang masjid, jaga aurat. Sebab apa? Kita tak nak. Kenapa hikmah ulama kata kena jaga aurat ni? Sebab kita tengok ya, muslimin, orang lelaki yang datang masjid tadi niatnya nak ibadah, niatnya nak khusyuk, niatnya nak fokus. Tapi bila nampak wanita-wanita yang pakai telekung, bila angkat tangan rupa-rupa pakai baju tak ada lengan. Subhanallah. Ya, habis semua. Tengah sembahyang angkat takbir, teringat pula lengan makcik tadi ya. Pakai seksi pula, pakai baju tidur kelawar tak ada lengan. Jadi kena ingat jaga aurat. Kedua. Dan yang ketiga apa dia? Jaga ikhtilat. Ikhtilat ni apa? Hubungan antara lelaki dan perempuan. Contoh, kita tengok kita ada imam muda hafiz, kita ada imam muda aran. Biasalah ni kan, kadang-kadang muslimat ni, ibu-ibu kata, ustazah, kami di dah menopause dah. Contoh dah menopause, tak ada nafsu dah ni. Habis tu ya, bila penceramah lelaki datang bagi kuliah muslimat, bagi kuliah duha, ambil gambar dekat-dekat, dah anggap cucu dah ustazah. Subhanallah. Dah anggap macam anak dah ustazah. Ya, ambil gambar dekat-dekat, bertepuk tanpa bahu. Ya, mungkin kita perempuan yang tadi makcik-makcik tadi ni tak ada nafsu. Tapi yang lelaki tadi tu, yang kena tepuk tadi, ya, yang kena tampar tadi tu, apakah perasaan dia ketika itu? Sebab itu, siapa pun dah namanya perempuan, walaupun dia berusia, walaupun umurnya 90-an, 100 tahun, walaupun dah menopause, tak ada nafsu, tapi kena jaga bab ikhtilat perhubungan. Kalau tidak ada kaitan darah, tidak ada kaitan keluarga, jaga hubungan. Sebab tu kita tengok ibu puan muslimat, ada kes-kes di akhbar di media sosial, nenek umur 60-70 tahun kena rogol dengan cucu. Ada ke tidak ni?
Ada, tengok ada angguk-angguk. Bukan Ustazah buat cerita ni. Ada berlaku. Sebab apa? Mungkin dekat rumah pakai kemban. Kan? Duduk rumah tak pakai apa-apa, contoh. Dah dia kata cucu dia, dah dia kata dia ni dah menopause, dia tak jaga. Sebab itulah kita sebagai muslimat, untuk khulasah, untuk kesimpulan, untuk round yang pertama, cantiknya Islam ini menjaga kita orang perempuan sehingga hatta kita meninggal dunia, kita dikafankan dengan balutan yang lebih daripada orang lelaki. Hingga kita meninggal dunia, hanya wajah kita yang diperlihatkan untuk orang tengok ziarah kita kali terakhir. Tidak nampaknya rambut, tidak nampaknya anggota lain, tidak nampaknya aurat. Nak kata apa? Waktu hidup jaga aurat, sehingga mati kita dijaga dan ditutup dengan sangat baik. Sebab itu, tanya diri kita, tanya iman kita. Akhirnya kita nak lillahi ta'ala, semua untuk dapat redha Allah. Wallahu a'lam bisawab. Saya serah semula pada Al-Fadil Ustaz. Jazakallah khairal jaza pada Fadilah Ustazah atas penerangan. Jadi saya harapkan ibu-ibu sekalian jelas berkenaan dengan keutamaan untuk kita datang ke masjid, mengimarahkan masjid, kerana para ulama juga membincangkan, memang tidak dinafikan solat di rumah itu lebih afdal bagi wanita, tetapi jika sekiranya di masjid itu dia dapat melakukan beberapa amalan tambahan, maka ia adalah lebih baik untuk dia pergi mendapatkan amalan tambahan itu di rumah Allah, terutamanya majlis ilmu. Selain daripada dia dapat berjemaah, kalau boleh saya minta para ibu-ibu sekalian ni menjadi ejen, bukan ejen MLM, bukan ejen skim cepat kaya, tapi ejen untuk ajak suami datang masjid. Sebab kadang-kadang suami ni dia tengok isteri dia tak pergi masjid. Tak apalah, sebab orang perempuan tu yang dituntut untuk ke masjid lelaki. Perempuan tu kalau dia datang, lebih baiklah kalau ada majlis ilmu dia datang. Tapi kalau tidak ada apa program, maka afdalnya dia solat di rumahnya. Tapi abang tu join sekaki, dia tengok isteri dia tak pergi, abang pun tak pergilah, sebab abang dah janji dah dengan awak masa kahwin dulu, sehidup semati. Mandai-mandai dia, bila bab semayang je sehidup semati, bila bab makan sampai tak ingat mati. Jadi nak ceritakan bahawasanya, ajak jadi ejen, bang jom kita pergi masjid. Kalau kita tengok suami kita bermalas-malasan, berat nak pergi, kita tolong jadi pendakwah. Kita ajak dia, bang jom saya teman abang, kita ni dah 60 bang, bukan 6 tahun. Bukan buang kosong tu, kena tambah kosong. Maknanya kita ajak datang ke masjid. Kalau tak ada suami, kita sendiri ajak anak-anak kita, temankan kita untuk datang ke masjid. Masya Allah, inilah pahala yang orang lelaki tak boleh dapat, melainkan orang perempuan dapat, kerana dia menjadi seorang ejen pendakwah yang untuk mengajar dan mendidik ahli keluarganya untuk salat berjemaah, insya-Allah.